Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amalina binti Ibrahim bernombor matrik A182904. Pada hari ini, saya ingin membentangkan poster berdasarkan artikel yang telah dipilih, iaitu penilaian aktiviti antidiabetik ekstrak aqueous bunga ethylene glycerol eletior secara in vitro dan in vivo. Saya akan mulakan dengan pengenalan bagi artikel ini. Diabetes mellitus DM adalah keadaan kronik yang berlaku apabila terdapat peningkatan paras glukosa darah yang membawa kepada keadaan yang dipanggil sebagai hyperglycemia, di mana ia memainkan peranan dalam perkembangan tekanan oksidatif. Kandungan antioksidan di dalam tumbuhan ubatan mampu melambatkan atau menghalang proses pengoksidaan dengan menstabilkan radikal bebas. Ethylene glycerol eletior ni adalah salah satu daripada tumbuhan ubatan di Asia, di mana ia dikenali sebagai kantan dalam kalangan rakyat Malaysia. E. eletior mempunyai sifat antioksidan, anti-kanser, antidiabetik serta sifat penyembuhan luka. Ia juga terdiri daripada tahap metabolik sekunder yang tinggi, misalnya fenol, flavonoid, glycosidan dan steroid yang menyumbang kepada bioaktivitinya. Jumlah kandungan fenolik dan flavonoid dalam E. eletior didapati dalam jumlah yang tinggi dalam daun, bunga, batang dan rhizom. Walaupun banyak aktiviti farmakologi E. eletior yang telah dikaji sebelum ini, tetapi terdapat kajian terhad yang dijalankan untuk menilai aktiviti antidiabetik tumbuhan ini. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menentukan kedua-dua aktiviti antidiabetik secara in vitro dan in vivo ekstrak aqueous bunga E. eletior melalui kaedah pengekstrakan sonikasi. Jadi, objektif bagi kajian ini adalah untuk menentukan kedua-dua aktiviti antidiabetik secara in vitro dan in vivo ekstrak aqueous bunga E. eletior melalui kaedah pengekstrakan sonikasi. Seterusnya ialah metodologi, ianya dimulakan dengan pengumpulan dan pengekstrakan sampel. Kelopak bunga kantan akan dicabut dari tangkainya dan dibasuh lalu dipotong dalam kepingan kecil. Kemudian dikeringkan dengan ketuhar pada suhu 50 darjah Celsius. Sampel yang kering tersebut kemudian akan dikisar menjadi serbuk dan disimpan pada suhu 4 darjah Celsius untuk prosedur pengekstrakan. Ekstrak aqueous bunga ethylene glycerol eletior EEAE disediakan melalui pengekstrakan berbentukan ultrasonik dengan menggunakan sonicator. Akhir sekali, serbuk EEAE tersebut akan disimpan di dalam vial ambar pada suhu negatif 20 darjah Celsius. Sehingga analisis selanjutnya. Yang kedua ialah penentuan jumlah kandungan metabolit sekunder, iaitu fenolik dan flavonoid. Jumlah kandungan fenolik akan ditentukan melalui ujian reagent Pauling Q-culture. Manakala bagi menentukan jumlah kandungan flavonoid, kaedah kalorimetrik aluminium klorida akan digunakan. Yang ketiga ialah penentuan aktiviti antidiabetik EEAE secara in vitro dan in vivo. Bagi secara in vitro, ujian perencatan alpha amylase dan alpha glucosidase akan dilakukan. Bagi ujian perencatan alpha amylase, akarbos yang dikenali sebagai perencat enzim amylase akan digunakan sebagai kawalan positif. Seterusnya, bagi aktiviti antidiabetik EEAE secara in vivo pula, haiwan eksperimen yang digunakan ialah 42 ekor tikus spread dahuli jantan SD yang mempunyai berat antara 200 hingga 250 gram. Secara keseluruhannya, tikus-tikus tersebut dibahagikan kepada 6 kumpulan dan pada akhir kajian kesemua tikus telah dimatikan dan darah telah dikumpulkan bagi mengukur parameter biokimia. Akhir sekali, 3 analisis statistik telah dilakukan, iaitu students t-test bagi menganalisis data alpha amylase, ANOVA bagi menganalisis data alpha glucosidase dan yang terakhir two-way ANOVA bagi menganalisis tahap glukosa darah secara rawak. Berikutnya ialah hasil kajian dan perbincangan. Jadual 1 menunjukkan bahawa EEAE mempamerkan jumlah kandungan fenolik, TPC dan flavonoid TFC yang tinggi. Fenolik dan flavonoid ini akan menyumbang kepada aktiviti antidiabetik ekstrak. Graf 1 di bawah ini pula menunjukkan EEAE mempunyai aktiviti perencatan yang kuat terhadap enzim alpha amylase dan tiada perbezaan yang ketara diperhatikan apabila dibandingkan dengan akarbos. Akarbos ini merupakan perencat bagi alpha amylase dan quercetin. Graf 2 ini pula menunjukkan akarbos menunjukkan perencatan yang lemah bagi enzim alpha glucosidase dan aktiviti perencatan EEAE adalah lebih tinggi daripada akarbos, tetapi lebih rendah daripada quercetin yang digunakan sebagai kawalan positif. Kajian ini telah menunjukkan bahawa bunga E. eletior mempamerkan aktiviti perencatan secara in vitro untuk kedua-dua enzim alpha amylase dan alpha glucosidase. Peningkatan dalam tahap glukosa darah berlaku kerana hidrolisis kanji oleh alpha amylase pankreas dan pengambilan glukosa oleh usus alpha glucosidase. Oleh itu, ia boleh menjadi pendekatan yang berguna untuk pengurusan dan pencegahan diabetes jenis 2. Graf 3 ini menunjukkan keberkesanan EEAE apabila dinilai di dalam model tikus DM jenis 2. Dan kita dapat melihat bahawa EEAE menurunkan paras glukosa darah puasa dengan ketara dan ini bergantung kepada dos. Juga kita dapat melihat bahawa tiada perbezaan yang ketara dalam paras glukosa darah antara 1000 mg per kg EEAE dengan dadah kawalan iaitu metmorphin. Kita dapat lihat EEAE dapat menggunakan hyperglycemia dan tiada perbezaan dan ketara diperhatikan jika dibandingkan dengan kawalan dadah metmorphin selepas 6 minggu. Penemuan ini mencerahkan bahawa aktiviti antidiabetik ini mungkin disebabkan oleh sifat antioksidan yang tinggi dan kehadiran sebatang aktif dalam.
Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh daripada kajian ini ialah ekstrak bunga E. illectur berupaya untuk menghalang kedua-dua enzim alpha amylase dan alpha glucosidase secara in vitro dan mempunyai aktiviti anti-hyperglycemic dalam model tikus DM jenis 2. Kandungan TPC dan TFC yang tinggi dalam ekstrak mungkin mempunyai pengaruh yang besar pada kesan antidiabetiknya. Oleh itu, E. illectur boleh digunakan untuk pencegahan atau rawatan diabetes mellitus. Di bawah ini merupakan antara senarai rujukan yang digunakan bagi membantu dalam kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.